Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Najib dititah untuk diberi tahanan rumah melalui lembaga pengampunan? Persoalan ini akan dijawab di dalam ulasan kali ini. Benarkah Najib diberi tahanan rumah oleh lembaga pengampunan dalam keputusannya pada 29 Januari lalu? Sejak semalam, ramai yang mempersoalkan. Ramai yang membangkitkan persoalan ini berikutan Najib melalui peguamnya kini memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap titah edendum atau tambahan oleh Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Mahkamah Tinggi. Semakan kehakiman difailkan pada 1 April lalu menerusi firma guaman Tetuan Safi & Co. Dalam permohonannya, Najib mendakwa bahagian tambahan atau titah edendum dalam pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 29 Januari ketika mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan adalah dengan membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun melalui tahanan di rumah. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama hingga ke-7. Dalam notis permohonannya, Najib memohon perintah untuk semua atau salah seorang responden melaksanakan titah Al-Sultan Abdullah itu dan dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya. Bekas Perdana Menteri itu kemudian akan menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah jika titah edendum berkenan wujud. Najib juga memohon satu perintah supaya semua atau seorang responden memberi salinan titah utama dan edendum yang dititahkan Al-Sultan Abdullah pada 29 Januari lalu. Beliau memaklumkan melalui surat bertulis kepada Al-Sultan Abdullah pada 25 Mac lalu mengenai niatnya memfailkan notis permohonan semakan kehakiman terhadap pihak berkuasa yang relevan berkenan titah berterbabit. Ya, kerana pada 29 Januari 2024, Tuanku Al-Sultan Abdullah adalah Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan saya mengambil langkah sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya. Pada tarikh 25 Mac 2024, saya turut maklumkan perkara sama kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya mengenai perkara yang sama, katanya menerusi afidavit permohonan tersebut. Pada 2 Februari lalu, media melaporkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022 sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Pada 7 Mac baru-baru ini ketika membahaskan titah Yang di-Pertuan Agong di Parlimen, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mahu kerajaan memberikan penjelasan berkaitan rayuan Najib untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah secara menerusi program pelepasan banduan secara berlesen. Ismail berkata beliau difahamkan rayuan berkenaan sudah dimasukkan dalam rayuan kepada lembaga pengampunan yang bersidang sebelum ini. Saya difahamkan perkara ini ada sebagai lampiran dalam petisyen permohonan rayuan tersebut. Jadi soalan saya, apakah ini benar atau tidak? Kalau ia benar, adakah ia dibincangkan semasa pembentangan rayuan tersebut dan apa keputusannya soal beliau? Persoalan utama di sini, jika benar Najib diberi hukuman tahanan rumah melalui titah Agong ke-16 selaku pengerusi lembaga pengampunan, mengapa ia tidak diumum dan dilaksanakan? Soal kita setuju atau tidak Najib diberi tahanan rumah, itu atau ia adalah soal lain. Tetapi yang penting adalah titah edendum oleh seorang Yang di-Pertuan Agong. Siapakah yang begitu berani menyembunyi dan tidak melaksanakan titah agung itu?
Ditulis oleh Sahabuddin Hussein 4 hari bulan 4 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari kebelakangan ini kita digemparkan dengan dakwaan daripada Kem Najib mengatakan bahawa Najib dalam pemberian pengampunan diraja telah pun mendapat kebenaran untuk tahanan rumah. Ini menggemparkan dan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Namun akhirnya, menteri yang berkaitan, yaitu Saifuddin Nasution Ismail, tampil memberikan jawapan yang kita tunggu-tunggu. Persoalan selepas jawapan ini makin bertambah. Bukan mendapat jawapan, tapi lebih bertambah persoalannya. Ini apabila Saifuddin kata, dia tiada maklumat kononnya wujud titah Najib jalani penjara di rumah. Jadi dengan kata lain, Saifuddin tidak tahu menahu tentang dakwaan daripada Najib itu. Adakah Najib hanya mencipta, reka cipta, cerita-cerita seperti itu? Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dia tiada maklumat berhubung bahagian addendum, iaitu tambahan dalam pengampunan diraja yang membenarkan Najib Razak menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Katanya dia hanya menerima surat permohonan Najib untuk menghabiskan baki hukuman penjara di rumah. Dan saya tiada maklumat berkaitan dokumen tambahan, katanya dalam sidang media di Kementerian Dalam Negeri KDN Putrajaya hari ini. Saifuddin mengulas dakwaan Najib semalam bahawa dia memperoleh addendum dalam pengampunan diraja yang membenarkannya menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Najib semalam membuat dakwaan itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu. Dalam semakan kehakiman itu, dia memohon mahkamah mengarahkan Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa lagi responden untuk mengesahkan dakwaan itu. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman itu, Najib mendakwa bahawa tambahan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lalu. Mengulas lanjut, Saifuddin juga berkata dia tidak pernah melihat addendum terbabit. Kata Saifuddin, tiada saya nampak addendum terhadap Najib. Saya bukan anggota lembaga pengampunan, saya pun tidak tahu, kata beliau. Sebab itu saya kata, saya akan teliti setakat mana yang ada pengetahuan kita. Satu komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini, Tok Mudim tanya, ya ke addendum entah-entah hanya hearsay semata-mata. Adakah mungkin, kata Tok Mudim, adakah itu adalah maklumat tambahan ataupun Najib hanya dengar-dengar kata daripada orang? Itu yang dikatakan hearsay. Adakah hanya didengar daripada kata-kata orang? Kerana kalau benar itu berlaku, pastilah sudah ada yang tampil atau ada dokumentasi. Kalau cakap-cakap saja memang sukar untuk dipercayai. Yang paling kita tunggu sekalian ialah dokumen bertulis daripada pasukan Kem Najib. Kalau hanya hearsay, dengar-dengar saja, mungkin itu hanya rekaan semata-mata. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda pasti terkejut dengan tajuk kali ini, dipetik dari Cosmo, yaitu wang 19 juta tidak sampai pada Najib. Itu kata Zarul Ahmad. Wow, nilai 19 juta bukan satu nilai yang kecil. Ini satu nilai yang sangat besar. Tapi yang mengejutkan kita, uang yang dikatakan bernilai 19 juta itu tidak sampai pada Najib. Kemana uang itu, dari mana uang itu, dan untuk apa uang itu? Seorang pengarah syarikat memberitahu mahkamah di seksyen di sini hari ini bahawa
Beliau menyedari ditipu oleh seorang ahli perniagaan selepas uang rasuah RM19 juta yang dijanjikan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak tidak sampai kepada bekas Perdana Menteri itu. Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli, 65 tahun berkata, wang itu diberikan kepada G. Ganaraja bertujuan mengeratkan hubungannya dengan Najib untuk jaminan projek akan datang selain melindungi perniagaannya daripada pelbagai tohmahan. Beliau berkata, ketika itu pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, iaitu syarikat yang dilantik melaksanakan projek Terowong Dasar Laut Pulau Pinang. CZCSB dahulunya dikenali sebagai konsortium Zenith Beijing Urban Construction Group Sdn Bhd. Menurut saksi pendakwaan ke-23 itu, pada bulan Ogos 2017, Ganaraja menghubunginya beberapa kali dan meminta 2 juta ringgit meskipun sebelum itu beliau telah menyerahkan 15 juta ringgit kepada syarikat Bumi Muhibah Capital Holding Sdn Bhd. Saya beranggapan semua wang 19 juta itu telah disalurkan kepada Najib melalui Ganaraja, meskipun hingga kini saya tidak pernah bertemu beliau yang ketika itu Perdana Menteri, kata beliau lagi. Saya menyedari ditipu selepas pihak SPRM menjalankan siasatan. Saya tahu wang itu tidak sampai kepada Perdana Menteri, ujar beliau ketika merujuk pernyataan yang diberikannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Saksi utama pendakwaan itu memberi keterangan pada prosiding mencabar kredibiliti beliau pada perbicaraan kes rasuah Lim Guan Eng berkaitan projek Terowong Dasar Laut Pulau Pinang, dipetik daripada Cosmo Online. Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat di media sosial hari ini daripada Malaysia kini adalah tentang tuntutan aktivis supaya Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, dan 4 orang yang lain diharamkan ke Sarawak dan Sabah. Isu ini masih berpanjangan. Sudah dinasihati oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong Titah Baginda supaya isu stokin dengan kalimah Allah dan juga kekemat supaya dihentikan, tetapi masih lagi tidak berhenti, sehingga ianya kini menular pula kepada aktivis yang ada di Sarawak dan Sabah. Mereka menuntut supaya Akmal dan 4 orang yang lain diharamkan terus ke Sarawak dan Sabah. Apa cerita sehingga Akmal kini mahu diharamkan di Sarawak dan di Sabah? Itulah kemarin Agung dah kata berhenti untuk bercakap lagi tentang isu hangat ini. Tetapi Akmal pula bertanya, adakah Agung melarang untuk memboikot, kata Akmal. Saudara-saudara sekalian, aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak (SAPA) dan Sabah Defender of Ancestral Lands (MOPOT) menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada wilayah tersebut. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasuha, dan juga Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap tidak bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga menimbulkan ketakutan dan rasa tidak selamat
serta menggalakkan sikap berpecah belah. Gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial, kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, Peter John Jaban, dan Wakil Mopot Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal imigresen sendiri seperti yang ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lanjut, mereka berkata, Premier Sarawak Abang Johari Openg perlu mengemas kini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, toleransi dan kehormatan sosial kedua-dua negeri itu, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, Agong dah bertitah, jangan sampai isu ini diambil kesempatan oleh orang, kata mereka. Ada juga netizen yang telah bercakap. Mereka kata, tindakan Akmal Saleh untuk menegaskan dan mau meneruskan boikot bukan akan dapat kebaikan lagi kepada UMNO. Secara politiknya, ia akan secara tidak langsung mula ditolak rakyat, terutamanya di Borneo, kata beberapa penganalisis politik. Ini kata mereka apabila insiden kekemat dibom di Sarawak dengan bom petrol, itu menunjukkan satu perkara yang betul-betul tidaklah kita ingini berlaku di Malaysia. Beberapa komen daripada netizen, Black Hawk kata, jangan sampai ada perkara yang tidak diingini berlaku di Sabah dan Sarawak, begitu juga di Tanah Melayu. Kata beliau, jangan sampai ada pula memboikot, boikot ini berterusan. Jimmy Page kata, banyak orang pernah dihalang datang ke Sarawak. Ini antara nama-nama yang besar, kata beliau lagi. Black Hawk lagi kata, sampai bila nak menjadi begini. Black Zebra kata, setuju sangat dengan cadangan ini, jangan benarkan potensi perpecahan berlaku di mana-mana negeri di Malaysia. Jangan sampai isu 3R diguna pakai dalam mana-mana parti politik maupun mana-mana cabang untuk mau dapatkan semata-mata sokongan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.